di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Moga-moga kamu tergolong di kalangan hamba-hambaku yang bertakwa. Saya ingin perjelaskan di sini, syurga Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, dan mereka yang layak menjadi penghuni syurganya hanya hamba-hambanya yang bertakwa. Ini berdasarkan Ali Imran ayat 133. Melayu, Arab tak dijanji syurga. Allah menyediakan syurga hanya bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu pada keampunanku. Syurga seluas langit dan bumi telah kusediakan bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Oleh itu, matlamat Allah memerintahkan manusia menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tidak lain tidak bukan supaya kita dapat melahirkan, memiliki sifat takwa. Di antaranya, tuan-tuan, begitu jelas, sesiapa yang berjaya menyempurnakan ibadah puasa sebulan, berarti dia telah berjaya menundukkan keinginan hawa nafsu dia. Itu di antara matlamat utama. Allah suruh puasa ni, Allah nak didik kita supaya kita boleh kawal hawa nafsu kita. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadis ni hadis ke-41 daripada kitab Matan Arba'in, kitab hadis 40. Hadis yang saya baca hadis ke-41 riwayat Imam Al-Hakim. Maksudnya, tidak sempurna keimanan kamu sehingga hawa nafsu kamu tunduk kepada ajaran yang aku bawa. Apa dia, tuan-tuan? Selama mana kita tidak menerima, tidak tunduk pada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti, tuan imam, iman kita belum sempurna. Dan kita nak bagi tahu, kita nak kena ikut ajaran Nabi ni bukan boleh separuh-separuh, kena ikut semua. Jangan Islam kita ni separuh-separuh. Soal semayang, puasa, zakat, haji ikut Islam, ikut Quran. Soal lain tak mau ikut. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah pada ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apa maksudnya? Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagiannya lagi? Sesiapa yang beramal sedemikian rupa, sebagai balasan, kata Allah, aku akan timpa kehinaan dalam kehidupan dunia. Kita tengok hari ini, bukan di luar negara saja, Malaysia pun sama. Hari ini agama Islam kita dipersendal, dipelekeh. Kita jadi satu bangsa yang hina. Sebab apa? Sebab kita tidak beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya. Mana dalil Quran suruh kita beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya? Al-Baqarah 208.
Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Syaitan ni, iblis ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia punya ni tu juga. Dia beribadah pada Allah 80,000 tahun. Tapi bila Allah perintah iblis supaya tunduk menghormati Adam, dia tak ikut. Tu yang jadi kafir. Tuan-tuan nak tahu cerita dia? Buka Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika mana kata Allah, kami memerintahkan kepada para malaikat supaya tunduk menghormati Adam, bukan sujud macam sembahyang, tunduk hormat saja. Kalau kita pergi mahkamah, tuan-tuan, mahkamah lah, ada perbicaraan. Bila hakim masuk kan, dia pasal bangun kan, mau bangun, tu tunduk sikit kan. Kena buat tau, mau bangun, tunduk sikit dah lah, jangan tunduk macam rokok. Kalau tunjuk tahap rokok haram, tak boleh. Yang kita boleh rokok, yang kita boleh sujud Allah kan, tunduk hormat sikit kan. Jadi iblis ni dia engkar, dia enggan, dan dia ada sifat takabur. Maka adalah iblis itu, kata Allah, hamba-Ku yang kafir. Dia boleh beribadah 80,000 tahun, tapi perintah ni dia tak buat, dia kafir. Dia faham tak? Kita boleh puasa, boleh sembahyang, keluar zakat, pergi haji, tapi ada dalam perkara-perkara tertentu kita tak ikut. Tu iblis duk tipu kita pagi, petang, siang, malam kan. Sebab tu tuan-tuan, punca dia kerana hawa nafsu. Punca dia yang tu ya. Sebab tu kita kena kontrol, kena mujahadah, lawan sungguh-sungguh. Ni saya pagi ni tak tahu lah apa makan kemarin dah, orang tak apa nak clear. Dia punya mengantuk dia, Tuhan saja Maha mengetahui. Tapi kalau tak lawan hawa nafsu, tak bangkit dah tadi kan. Bukan kerana ada kuliah subuh tuan-tuan kan, tak main rugi, tak dapat duit kan, dah. Pasal kita dah biasa bangun, kita duduk lawan. Kalau ikut keinginan hawa nafsu, dia suruh tidur. Setengah-setengah orang ni demam sikit-sikit tak mau sembahyang lah. Ni kepala denyut, tak tahu macam apa kan. Tapi oleh kerana kita lawan hawa nafsu, kita boleh buat. Tapi jangan dalam sudut puasa saja. Puasa boleh tak makan, tak minum, sembahyang boleh. Tapi dalam soal lain, hawa nafsu kena ikut lah. Sebab tu Nabi kata, selama mana hawa nafsu kita tak ikut, tak tunduk kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman tak sempurna. Kalau kita buat contoh, nak bagi tuan-tuan nampak, Nabi bawa mai kepada kita 10 ajaran Islam. Kita baru beramal 8 per 10. Kalau periksa kira dapat A ya. Tapi dalam soal iman, soal akidah, gagal. Jangan main-main. Sembahyang, puasa, zakat, haji, ikut Quran. Pemerintahan ikut barat, ekonomi ikut Yahudi. Mana betul ya? Awak Islam tak ajak lah. Siapa nak try lawan saya? Awak Islam tak ajarkan soal pemerintahan, soal ekonomi, soal pendidikan, semua ada dalam Quran. Mana ada? Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai', surah ke-16, surah An-Nahl ayat 89. Aku turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Soal politik, pemerintahan ada dalam Quran. Sampai Allah bagi garis panduan, orang-orang yang layak menjadi pemimpin bagian bagi. Jangan kata tak ada. Kalau tak ada, rosak akidah kita. Lepas tu main pula ajaran, duk ajak pula
politik suku, agama suku. Tak betul, itu ajaran Kristian tadi. Dalam kitab Injil Matius. Depa pun ada agak surah mangkuk ayun buat kapiak pun. Surah ke-22 ayat 16 hingga 22 dalam Gospel Matius. Depa mula ajak politik sangkut kat pagar masjid. Kan? Agama boleh. Depa pisahkan politik dengan agama. Kita pun hawa nafsu kita selera macam tu. Tu dia. Dia jadi haru biru. Boleh tuan-tuan. Jadi itu dia antara matlamat. Allah memerintahkan umat manusia berpuasa kerana apa? Kerana nak latih jiwa kita. Bukan dalam soal makan minum. Dalam segala soal dalam kehidupan kita ni kena kawal hawa nafsu. Kadang-kadang bagus semayang, jaga, puasa cantik, rasuah minta ke darah. Ada tak? Hawa nafsu tu. Dalam Quran dia tak bagi rasuah-rasuah makan benda tak betul. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Baqarah ayat 188. Jangan kamu makan atau jangan kamu ambil sesuatu, yakni harta wang ringgit secara batil. Tapi hawa nafsu dia tak budi. Wara, mayang tak tinggal tu imam. Baca Quran nak rajin. Rasuah sapu. Tu hawa nafsu. Siapa tak mau kaya? Mau kaya? Mau. Tapi kena ambil kira juga. Halal haram dosa pahala. Sebab tuan-tuan, kita ni orang Islam, kalau kita mengaku kita beriman, Nabi ajak ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini umpama penjara bagi orang-orang beriman, tetapi syurga bagi orang-orang kafir. Tuan Imam pernah masuk penjara tak? Tak pernah. 2 kali masuk penjara. Bukan sebagai banduan, pergi ceramah. Hak Nabi kata tu betul ya. Saya dijemput oleh penjara untuk menyampaikan ceramah kepada banduan yang beragama Islam. Saya nak pi kat depa tu 4 pintu besi. Tak apalah. Dia pecek pula kita. 4 pintu dia pecek. Duk rabah sana, rabah ni. Berapa banyak mau rabah. Hampa jemput aku pergi masuk sudah. Dah. Tu kata penjara. Dia ada undang-undang dan peraturan. Keluar mau dia cek lagi. Kita orang Islam kalau beriman macam tu. Ada perkara-perkara yang haram, dosa, tak bebas. Tapi kalau kita nak bebas, sama macam Hindu. Bukan Hindu, India. India dengan Cina. Hindu tu agama. Dia faham tak tuan-tuan? Nampak duk menunjuk hamba puasa lah kan? Ini punca hawa nafsu ni. Mari kita dengar hadis. Hadis riwayat Imam Tabrani. Apa yang mencelakakan kehidupan kita? Dengar elok. 3 perkara yang mencelakakan kehidupan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thalathun muhlikatun. 3 perkara yang mencelakakan kehidupan seseorang. Yang pertama, syuhud muta', yakni sifat kikir yang diikuti. Tuan-tuan ada beza tau. Kikir dan bakhil. Bakhil ni kira baik sikit lah. Kikir ni tak boleh pakai. Faham? Dia ada beza. Jangan duk borong semua. Kikir bukan dia bakhil. Kikir ni teruk lagi. Bakhil ni macam Haji Bakhil. Kedekut-kedekut ni pun Cikgu Murni pergi rumah dia ada bagi. Kalau kikir ni tak bagi dah, ampilah siapa pun. Untuk diri dia pun dia kedekut. Tu kata kikir. Ini sifat yang mencelakakan kehidupan manusia. Kita jangan bakhil tuan-tuan. Tu saya tengok tabung punya banyak, pakat bagilah. Bukan saya nak riak, saya bagi dah tak. 2 kali. Malah sampai bos sekali tak sebelum nak mai ke sabus. Balik insya-Allah kalau tak lupa bagi lagi. Bukan ada rugi tuan-tuan. Wa ma anfaqtum min syai'
fahuwa yukhlifu. Surah Sabah, surah ke-34 ayat 39. Tuan-tuan, setiap ringgit yang kita belanja di jalan Allah, Allah bagi ganti. Allah akan ganti kan. Surah bimbang, bang, amal sedekah walaupun sehari RM1. Allah ganti dalam bentuk apa? Kesihatan, ketenangan jiwa, keberkatan hidup. Hui, mana ada ting, tuan-tuan. Ya. Jadi cerita yang pertama. Yang kedua, wahawan muttaba'. Muttaba' bukan murtaba'. Yang ingat murtaba' tak? Yang mencelakakan kehidupan manusia yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Ini yang Allah suruh kita puasa. Saya nak buat contoh, dua contoh berdasarkan Quran. Pernah dengar tak Qabil? Tahu tak Qabil? Qabil. Bila Tuan Imam jumpa dah? Qabil ni muslimah, anak Adam. Dia nak menikah juga adik kandung dia sendiri. Dia sepatutnya menikah dengan adik Habil, Labuda. Habil kahwin dengan adik dia, Iqlimah. Dia nak kahwin juga. Pasal dia ketegang, Allah perintahkan Habil dan Qabil mempersembahkan korban. Itu permulaan korban. Mula-mula dia apa? Habil dia bagi kibas, gemuk elok. Qabil bagi gandum buruk. Nak buat bubuk pun tak boleh, nak terkedarah. Letak di tempat yang tinggi. Bagi tahu ke Adam, kalau hang tengok yang mana hilang daripada pemandanganmu, anak itulah yang layak dikahwinkan dengan Iqlimah. Tengok-tengok kibas tak ada. Jadi Habil lah yang boleh kahwin. Qabil tak puas hati. Dia pergi komplain, ini tidak adil. Macam mana hang punya korban Allah boleh terima, aku hang Allah tak terima. Habil jawab, surah Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima Qabil amalan hamba-hamba yang bertakwa. Macamlah kita masuk korban. Ada yang boleh buat sekok dia seorang, tak mau share dengan orang. Sebab nak naik laju sikit. Naik amal-amal esok payah, slow. Tapi kalau bukan kerana Allah, sekok tak jadi. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-Hajj 37. Itu tentang korban. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging yang kamu persembahkan. Yang akan sampai, yang akan diterima ialah amalan orang-orang yang bertakwa. Walaupun kita masuk satu panggu, kalau kerana Allah, insya-Allah. Kalau sekok lembu tapi kerana riak, nak tunjuk kita ada duit, ilek poci, tak jadi. Tu yang kedua tu. Dan tak puas hati, dia ugut Habil, aku akan bunuh hang. Saya nak cerita, inilah binasanya Qabil kerana tunduk kepada keinginan hawa nafsu. Akhirnya dia bunuh. Ayat berapa? Ayat 30 Al-Maidah. Fatawa'as lahu nafsuhu qatla akhi fa khatalahu fa asbaha minal khasirin. Lalu kata Allah, Qabil bertindak membunuh Habil, maka tergolonglah Qabil dalam golongan hamba-hambaku yang rugi. Pasal apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu dah menguasai diri dia, dia nak kahwin juga, dia bertindak kejam dengan membunuh saudara kandungnya Habil. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ulama. Ulama yang bernama Bala'am bin Ba'ura. Pernah dengar tak? Bala'am bin Ba'ura. Pernah dengar? Jumpa dia tahu tak? Zaman Nabi Musa. Mustajab doa ulama ni, masya-Allah, ulama Bani Israel. Tapi pasal apa dia mati kafir? Kerana hawa nafsu. Mana dari Quran? Surah ke-7 ayat 176 Al-A'raf. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard
wattaba'a hawahu. Tengok Allah sebut hawa nafsu. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad aw tasrukhu yalhad. Dzalika mathalul qaum alladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil khasasa la'allakum yatafakkarun. Tu ayat dia untuk imam. Kok isu orang tanya. Ibnu Katsir dia sebut bala'an bil ma'ruf dalam tafsir dah. Dia mati kafir tuan-tuan. Tengok terjemahan dalam pimpinan Ar-Rahman, kerana hawa nafsu dan kerana dia nak dunia. Dia nak hidup senang. Kerana hawa nafsu akhirnya binasa. Jadi yang kita Allah suruh puasa ni supaya kita melatih hawa nafsu kita. Kekang, kontrol. Jangan ikut hawa nafsu sangat. Termasuklah Tuan Imam. Kita hari pertama puasa kan letih. Cuba Tuan Imam hari pertama puasa, buka puasa, minum ais 3 jam. Tak lagi semayang masa rokok, keluar air kat lubang hidung lah. Aku kena dah dulu. Zaman budak-budak. Saya ingat sampai keluar. Tu pasal hawa nafsu. Punya minum lah budak-budak. Rokok keluar air meleleh. Makan pun boleh merosakkan kita. Berlebihan makan. Kerana hawa nafsu lah. Oh, tak ingat dunia dah. Tambah besoknya. Kan? Leleh tersandar. Terawih ke mana? Witir ke mana? Hawa nafsu. Kan? Itu di antara lah. Matlamat pensyariatan, yakni ibadah puasa. Allah nak didik jiwa kita supaya kita menjadi insan hambanya yang bertakwa, yang berjaya mengendalikan hawa nafsu dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Orang yang berjaya mengawal hawa nafsu, Allah janji syurga tuan-tuan. Dalam surah An-Nazi'at ayat 40, 41. An-Nazi'at ni juzuk amma, surah ke-79. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tu dalil dia. Siapa yang berjaya mengekang keinginan hawa nafsunya, tempat tinggal di akhirat kelak ialah syurga. Satu bab habis cerita. Tuan-tuan, di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Mana kita nak tahu bila dia nak jadi. Tapi almarhum Syekh Fahmi Zamzam bagi satu garis panduan. Bermula pada buka puasa sampai bangun sahur. Kalau kita ada pengisian, insya-Allah tiap-tiap tahun dapat. Mungkin ketika berlaku Lailatul Qadar tu, kita tak bangkit lagi ke, tapi lepas tu bangkit buat amal ibadah. Jadi tempiah apa dia kata. Ni kira tidur terus. Bangkit sahur tergedarah, subuh tak sembahyang, mana boleh dapat Lailatul Qadar. Dia bermula pada buka puasa. Buka puasa sikit, sembahyang maghrib. Ba'diyah maghrib dia kata. Lepas tu pergi sambung makan. Ada masa baca Quran. Masuk Isyak, sembahyang fardu Isyak, ba'diyah Isyak, tarawih. Lepas tarawih 8 ke 20 tu tak sadar berlari. Nah. Orang duk tanya, ustaz yang mana betul ustaz? 8 ke 20? Saya kata dua-dua betul. Oh ya ke? Tak betul, tak semayang. Yang tu memang tak betul. Nah, syok boleh puasa semayang tak? Dejel dia buat ni. Aku pelik. Puasa 13 jam boleh tahan semayang 5 minit, tak boleh buat apa. Orang tak semayang ni tak terpakai. Sadut sembang kemas. Oi, orang tak semayang mai kata kat kita, awak ustaz ingat ustaz tu semayang ahli syurga? Saya kata betul. Tak. Saya tak dijanji syurga, tapi yang hang tak semayang tu memang ahli neraka. Oi, ni kita mana boleh kata tak? Awak tak boleh pula. Tuhan cerita. Ma salakakum fi saqar?
qalu lam nakum minal musallin. Bila ditanya pada penghuni neraka Saqar, pasal apa hangpa duduk dalam neraka? Dulu kami tak sembahyang. Nak kata tak betul macam mana? Nabi kata apa pula kat orang tak sembahyang? Bainal abdi wal kufri tarku salah, tak beriman. Boleh puasa 13 jam, sembahyang 4 rakaat tak lebih. Aduh. Sini tarawih buat berapa puluh? 20. 8. Tu jenis balok liat mana? Saya buat terang. Saya mazhab 8 dah. Hampa buat 20, aku tekat 8, aku cungit. Mazhab 8. Nabi buat 8, Umar buat 20. Nabi buat seorang-seorang, Umar ajak berjemaah. Bid'ah tak yang Umar buat? Tak. Benda baik tak jadi bid'ah. Tuzaduk sembang kemas lah. Waf'al khair la'allakum tuflihun. Nak boleh lawan hujah ni. Al-Hajj surah ke-22 ayat 77. Allah suruh kita beramal dengan amal-amal baik. Mudah-mudahan kamu beruntung, kamu berjaya. Baik tak jadi bid'ah. Kalau benda tu ada dalam Quran, ada dalam hadis, tak ada masalah. Jangan duk keliru semua bid'ah. Pi kata kat Umar tu bid'ah. Tuan-tuan pernah tak puasa Ramadan di Mekah? Tuan Imam? Tak pernah. Haji pi dah lah. Saya sekali dapat rasa Ramadan di Mekah. Mekah buat 20 rakaat. Awak depa tak kata bid'ah. Di Malaysia riuh hendah lang kabut. Pi Mekah tu Wahbi ke semua tu. Kan? Lepas tu buat kiamulan lah. Tadi ada kiamulan tu masjid ni. Tu bid'ah kan. Awak di Mekah mau tak kata bid'ah. Pi kata. Tak usah tertipu tuan-tuan. Nah. Dia dua tuan-tuan. Kalau dua benda ni ada, tak jadi bid'ah. Pertama, amalan itu baik. Dari Quran Al-Hajj 77. Yang kedua, tak ada dalil, tak ada nas yang kata tak boleh buat. Kalau ada, tak apa. Tak ada. Baca Yasin bagus tak Syekh? Malam Jumaat. Bagus tak? Yang mana lebih baik? Malam Jumaat baca Yasin ke baca surah Abad utusan Malaysia? Baca Yasin lah. Tahlil. Buat tahlil tak sini? Bid'ah. Tahlil tu la ilaha illallah ayat Quran. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Takkan baca ayat Quran boleh jadi bid'ah? Pelik rupa ni. Mak Di. Siapa tak anggut tu Wahbi tu. Ingat dia pas seorang ada dalil, aku pun melungguk kan. Itu cerita dia, anda faham tuan-tuan. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia membahagikan bid'ah pada dua, hasanah, dhalalah, baik dan sesat. Benda baik buatlah. Kita buat tahlil tu, kalau tengok daripada mula sampai habis semua ada dalil. Macam mana nak kata bid'ah? Jadi tuan-tuan dan puan, punca manusia jadi binasa kerana ikut hawa nafsu. Yang ketiga, wa'jabul mar'i bi nafsihi, dia kagum terhadap diri. Dia rasa dia hebat. Kalau manusia ni dia rasa dia hebat, orang lain semua tak erti, masuk kategori itulah. Kagum terhadap diri sendiri. Itu hadis ayat Quran mana? Fala tuzakku anfusakum. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Itu ayat. Maka janganlah kamu menganggap kamulah yang paling bersih. Kamulah paling pandai, orang lain semua tak erti. Jangan. Tu dalil dah. Allah tahu siapa yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, jadi ada Lailatul Qadar, rebutlah peluang. Jadi dia punya amalan macam ni, kata Syekh Amir Zamzam. Lepas buka puasa, main maghrib, dia maghrib,
sambung makan sikit, ada masa baca Quran, kemudian sembahyang fardu isyak, sembahyang tarawih, sembahyang witir. Balik rumah, masa nak makan. Lepas tu tak larat dah baca Quran, tidur dulu. Pagi esok dia kata bangun, sembahyang tahajud. Kalau semalam tak buat witir, lepas tahajud witir. Tapi kalau dah buat witir, buat tahajud saja. Siapa yang amalannya macam tu daripada maghrib sampai ke subuh ni, walaupun dia sembahyang malam tak banyak rakaat, dia dapat Lailatul Qadar, kata beliau, insya-Allah. Pasal apa? Malam tu kita penuhi dengan amalan. Ini tapi kalau orang perempuan muslimat, saya syorkan buat witir siap-siap lepas tarawih. Pagi esok cari juga masa 2 rakaat tahajud menjadilah. Itu di bulan Ramadan. Puasa, Lailatul Qadar, ada lagi apa lagi di bulan Ramadan ni tuan-tuan. Di antara peristiwa agung yang berlaku, Allah turunkan Al-Quran. Kira mana ada dalil? Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan. Sebahagian kata 17 Ramadan, bahagian kata 24 Ramadan. Tak payah duk fikir jadi rotlah apa semua. Kan? Yang tepatnya, yang betulnya memang bulan Ramadan. Tuan-tuan, saya ingin memperingatkan kepada diri saya, pada kita semua. Ingat elok. Permulaan rahmat Allah, permulaan kasih dan sayangnya Allah pada umat manusia muslimat ialah dengan menurunkan Al-Quran. Itu permulaan rahmat Allah. Kalau Allah tak bawa turun Al-Quran tu Imam, jam je tak. Babi pun kita terkedarah, anjing pun kita belasak. Tapi bila dia bawa turun Quran, dalam Quran cerita halal haram semua ada, jalan sesat, jalan lurus. Tu dia. Tu rahmat Allah, tanda Allah kasih dan sayang pada umat manusia. Yang kedua, tanda rahmat Allah, permulaan rahmat Allah, yang pertama menurunkan Quran. Yang kedua, Allah utus pula seorang insan pilihannya untuk tunjuk ajak, Muhammad SAW. Dia mengamalkan perintah dalam Quran tu yang kita ni mudah buat. Tu rahmatnya. Tiba-tiba kita tak mau ikut Quran. Sehari berapa kali Tok Imam berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Berapa kali sehari Imam duk minta doa yang tu? Berapa kali? 17. Oh, mana Tok Imam tak sembahyang sunat 17 tu fardu Aku tanya nak kenal Tok Imam kan, ada apa? Mungkin 30 kali. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tuan-tuan, jalan yang lurus tu ada dalam Quran. Dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 9. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Dalam sembahyang tunjukilah kami jalan yang lurus. Luar sembahyang tak ikut Quran. Tuhan kata sesungguhnya inilah Al-Quranul Karim, yang mampu memimpin, membimbing manusia ke jalan yang lurus. Awak tak ikut? Cuba tuan-tuan jawab. Awak, Quran ni ada kekurangan ke? Tak sempurna ke? Rosak akidah. Boleh Pak Ji? Nah? Itu di antara di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Satu panduan yang lengkap, semua bab ada. Politik, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, apa saja. Dan kadang orang duk tanya, puak-puak ni jahat, macam mana hampa boleh berkawan dengan mereka? Dah hampa tu bengong, tak tengok Quran, minta maaf lah. Puak-puak ni jahat, rekod pun teruk. Dah Quran suruh kawan,
Wa in janahu lisalmi fajnah laha. Suratul Anfal surah ke-8 ayat 61. Cuba dengar. Dan apabila musuh sudi untuk berdamai, maka berdamailah dengan mereka. Quran semua. Kita ikut Quran mana boleh silap haji. Tak? Dah dia buat sabut, dia nak tinggal kita tu dia yang pasal. Jangan kata yang Islam, bukan Islam pun tak apa. Yahudi main-main dia nak buat satu perjanjian damai dengan orang Islam. Kita kawan lah. Ikut Quran mana boleh silap. Nampak tak tengok Quran, cakap tak serupa bikin. Dulu musuh kami, lah boleh kawan lah. Tuhan suruh. Dengan orang bukan Islam pula, Tuhan ajak dua keadaan. Orang bukan Islam yang tidak memerangi agama kita boleh kawan. Mumtahanah surah ke-60 ayat 8. Hak duk kacau Islam tak boleh kawan. Hampa tak tengok Quran. Boleh balik. Saya tak alim lah Quran, tapi insya-Allah lah banyak boleh lah. Takkan hampa nak tengkak buat Quran kan balik awal dulu hampa. Surah sekian ayat sekian, surah sekian ayat sekian, Allah anugerah kat saya. Banyak dah orang main tanya pelik-pelik, saya jawab semua Quran. Cium tangan balik awal. Tu cerita dia. Orang buat kuliah tak mau dengar. Tu duk kata kita ni tak betul. Boleh pergi kawan dengan penyamun tu, dia punya pasal. Dosa duk sembang kemas lah. Siapa yang boleh ampun dosa kita? Allah Ta'ala. Kan? Kalau dia nak taubat, dia dah menyesal tu dia Allah. Kalau dia buat pula, lantak habis kan? Kita ikut Quran. Tuhan kata boleh berdamai, berdamai. Ayat berdamai tadi tu Tuhan sebut di penghujung. Kalau mereka nak tipu hampa, aku balas tipu daya mereka. Tunggu. Sebab tu kita kena yakin dengan Quran ni. Diturunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Panduan yang lengkap. Ikut Quran tak sesat kan? Syekh Mutawali. Pernah dengar nama Syekh Mutawali? Ulama negara Mesir. Ulama ni berani suruh. Saya tengok satu video dia dengan Husni Mubarak almarhum, Presiden Mesir Husni Mubarak. Depa ada dalam satu majlis dua-dua orang. Dia sound direct kat Husni Mubarak presiden. Kalau hang tak ikut Islam, hang jangan harap kami nak sokong hang, tapi kami akan tentang hang. Tu dia. Sempoi ulama macam tu. Bukan kaki kipas yang ada dalam negara kita ni. Banyak kipas pungkok. Tu tak kira dapat Tan Sri ke apa ke Datuk Seri ke. Hak haram tak orang kata haram. Tuan. Dia boleh sound direct oh. Dia kata apa tuan-tuan, dengar elok. Ini pesanan dia. Hidup kita tak bahagia kerana 5 sebab. Salah satu yang dia sebut kerana kita berpaling kepada petunjuk Al-Quran. Mana dari Quran? Dalam surah Taha, surah ke-20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tuan-tuan, hari ini dah berlaku. Dia ulama tafsir tuan-tuan. Ada tafsir Mutawali ni. Tafsir apa? Allah saya lupa nama. Tafsir Syarawi ni apa panggil. Oh, dia ulama memang hebat ni. Allah berfirman, dan sesiapa yang berpaling daripada petunjuk Allah, daripada peringatan Al-Quran, kami akan hadapkan kepada golongan ini kehidupan yang sempit. Apa kita nak buat pun, nak bertindak tu imam, jangan menyalahi Quran. Termasuk pilih pemimpin. Bila kita pilih pemimpin tak berpandukan Quran ni, hidup kita tak bahagia. Kan? Pemimpin sakau sana, sakau sini, rakyat ngangak. Kan? Tak ada apa dah. Lah duk mengut barang mahal, barang padan dengan apa? Hampa tak ikut Quran dalam soal pilih pemimpin. Nak suruh saya baca ayat Quran apa? Pilih pemimpin, berlungguk. Apa balasan Allah di akhirat kerana salah pilih pemimpin? Berlungguk. Saya boleh habaq surah sekian, ayat sekian, surah sekian, picek tengok. Betul Syekh Mutawali kata, hidup kita jadi tak bahagia kerana pertama kita berpaling pada petunjuk Al-Quran.
Dapat pemimpin pula khianat. Dapat pemimpin yang ambil kesempatan. Allah. Semua ada dalam Quran. Di antara contoh saya nak baca lah. Tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Muka surat 748. Surah ke-47 ayat 22-23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ayat 22 sudah. Ni ayat yang dia cerita bila orang ni jadi pemimpin, dia tidak berpandukan Quran, dia akan mengambil kesempatan dengan kuasa yang dimilikinya untuk membina kekayaan untuk diri dan keluarganya. Hari ni berlaku tak? Berlaku tak tuan-tuan? Saya baca Quran ni. Surah Muhammad ayat 22, muka surat 748, tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Picang Ada seorang tanya saya, Ustaz, ada tak jabatan agama mana-mana negeri di Malaysia ban Ustaz? Apa nak ban aku? Saya kata, aku bercakap semua ada sandaran Quran hadis. Tak perlu tauliah dah tuan-tuan, mengarutnya tauliah ni. Nah, masa dia suka kat kita, dia bagi tauliah, tak suka dia boleh tarik balik tak? Boleh tak? Dia tarik balik. Semua haprak punya cerita. Saya mahu, saya tak ada tauliah. Tauliah saya daripada Allah dan Rasul. Quran hadis, saya punya dalil. Tak setuju, tunjuk lah. Dalam Islam, kita jangan duk main tunjuk ustaz ni tak betul, ustaz ni bawa dalil. Orang putih ni tuan-tuan, orang putih kapiak harbi ni, depa pun ambil daripada Quran tuan-tuan. Depa buat satu, dia panggil English common law. English common law states that one is innocent until proven guilty. Maksudnya, seseorang itu tidak bersalah selagi tidak dibuktikan kesalahannya. Dalam Islam, Islam ajak lama dah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Al-Baqarah ayat 111. Setiap pendakwaan kena bawa bukti. Kalau kata saya bawa ajaran sesat, tunjuk tak mana sesat. Mufti boleh panggil bila-bila masa. Aku nak berdebat dengan mufti lah. Hampa dapat gaji besar, tak cakap benda betul. Dia tak? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ni untuk orang yang faham agama tapi menyembunyikan kebenaran. Al-Baqarah 159 pada 174 pada 174, pendapatan yang kita dapat hasil menyembunyikan kebenaran akan membakar kita di akhirat kelak. Jangan main-main tu. Tu tak baca hadis lagi. Nak baca hadis, la yuqarribu min ajlin wa la yuba'idu min rizqin ayyaqula bihaqqin aw yadhkura bi'azim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi ajak apa tuan-tuan? Tidaklah mendekatkan ajal dan tidak pula menjauhkan rezeki sekira kamu berani berkata benar dan berani menyentuh isu-isu besar. Tak mati cepat lah kerana berani kata benar. Kemarin saya khutbah Masjid Sungai Tiram. Siapa pergi dengar malam? Dia soal lah. Soal pilih pemimpin. Pasal tahun ni akan berlaku pilihan raya ke-15. Mereka semua tak sabar kan, seronok ni, semangat ni. Pasal macam nak menang, dah kalah pula. Tanya dia dengar. Saya tak sentuh mana-mana parti, tak sebut mana-mana nama, tapi jelas 20 minit clear. Clear no? 7 ciri pemimpin yang diredai oleh Allah. Kalau nak dengar Tok Imam, kena panggil mai khutbah ni. Siap dari Quran hadis no? Bukan tengok apa berkhutbah. Dia ada rakaman pi. Dia rakam siapa? Takut polis tanya. Tanya mana? Tunjuk kat polis kamak tu. Dia cek betul tak kau? Memang ada polis pun dalam ni. Itu cerita dia. Kita ni takut tak habis-habis nak menyatakan kebenaran. Ala la yamna'anna rajulan haibatan nas ay yaqula bihaqqin idza alimahu. Hadis ni Tirmizi, tadi Ahmad. Nabi suruh cakap benar. Quran suruh dah cakap benar. Kalau ada tafsir pimpinan Ar-Rahman cetakan Rumi, tuan-tuan cari muka surat 1121, surah ke-33 ayat 70, nama surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan tepat dan benar dalam segala perkara. Ini tuntutan ke atas orang beriman, bukan ustaznya. Haram kata haram, zalim kata zalim. Ni duk main mengajak pun, ala jamaah jenis cari makan banyak. Tambah selebriti yang keluar TV tu, aku lagi tak percaya. Semua jenis cari makan. Kan? Oi, lumayan oi, kali keluar TV 4,000. Saya dipahamkan. Kena sebulan 3 kali ciak dia lewo. Makan tak habis. Aku bokau ciak. Makan tak cukup. Aku tak keluar TV pun tak lewat. Yang penting bila Tuhan tanya, aku telah menunaikan tanggungjawab sebagai pendakwah. Aku bercakap benar, haram aku kata haram. Dosa, aku kata dosa. Zalim, aku kata zalim. Ni duk mengajak tuan-tuan. Kita tak boleh duk kata kat pemimpin jadi mengumpat. Cuba ustaz temai jumpa aku. Nak tunjuk 2 ayat Quran, nak tunjuk hadis, balik awal. Dalam Islam boleh. Kalau pemimpin tu zalim bang, kita cerita kezaliman yang dilakukannya terhadap rakyat, tak salah dan tak berdosa. Dari Quran An-Nisa 148, Asy-Syura 41. Bahkan nak abad kat tuan imam lah. Kalau ada orang buat zalim kat tuan imam balik berdoa bagi mampu cepat, salah ke tak? Salah tak? Berdosa tak? Orang buat zalim kat kita balik berdoa bagi mampu cepat. Berdosa tak? Dosa? Iman cerai. Tak berdosa. Pasal hampa tak jumpa hadis tu, aku jumpa. Sa'id bin Zaid. Pernah dengar nama Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid ni muslimat, salah seorang sahabat Nabi yang dijanji syurga. Dia kehilangan sebidang tanah kepada seorang wanita yang bernama Arwa. Arwa ni pandai. Dia kelentong hakim, menang, dia dapat tanah tu. Walhal tanah tu bukan milik dia. Sa'id bin Zaid cukup marah pasal dia telah dizalimi oleh arwah. Dia balik rumah, dia berdoa, Allahumma in kanat kadhibatan fa amma basaraha waqtulha fi ardiha. Rawahu Muslim. Ingat apa dia doa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya arwah berdusta, aku minta engkau butakan mata dia dan matikanlah dia di atas tanah tersebut. Allah makbul doa Sa'id bin Zaid, buta mata arwah. Kemudian dalam duk jalan buta-buta, pluk jatuh dalam telaga, mati dan ni dalil abang boleh doa keburukan pada orang buat zalim kepada kita. Mu tak boleh mengumpat. Main ustaz tu trend forum mengaku tengok aku nak rembah kau. Pak tu orang tak mau forum mengaku depan orang cari sakit. Tak berani nak cakap, semua tak boleh. Itu tak boleh, ini mengumpat, bukan semua perkara jadi mengumpat. Tu tuan-tuan. Nah, berkatnya bulan Ramadan di antaranya Allah turunkan Al-Quran. Panduan yang lengkap, tiba-tiba kita tak mau ikut. Tuan-tuan, kalau ada tafsir Arab Saudi, buka muka surat 229. Surah ke-7 ayat 52. Walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Siapa tak ikut Quran tu imam, tak beriman. Ini ayatnya. Sebab apa yang terkandung dalam Quran kesemuanya berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Allah pencipta alam dan pencipta kita, pemilik kita. Tiba-tiba kita tak ikut dia. Ya Allah, beriman ke orang yang tu? Ni ayat siapa buat ni? Pihak kau sayang Pulau Pinang. Banyak cantik. Ayat ni Allah cipta. Ayat hujan turun, tuan-tuan tengok. Kalau lah ayat hujan pun masin, tak mentega darah kita. Abang, laut dengan sungai bertemu di mana? Kuala. Abang pernah fikir tak? Laut terbentang luas. Laut ni memang luas. Sungai tak berapa besar. Tapi yang pelik, bila bertemu di Kuala, yang masin tetap masin, yang tawak tetap tawak. Ni kerja siapa? Nandak dari Quran. Ar-Rahman surah 55 ayat 19 hingga 21. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali ayat itu Allah ulang tu memang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
maka nikmatku yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Berapa kali Allah ulang dalam surah Ar-Rahman? Tuan Iman jawab tepat, RM1. Satu saat dia sekarang habis. Nasib baik dan jawab. Berapa kali? Muslimat? 31 kali. Tulislah. Ar-Rahman surah ke-55 ada 78 ayat. Daripada jumlah 78 ayat, 31 kali Allah ulang. Nak habaq, aku bagi ke hangpa macam-macam dajjal hangpa ni tak mau taat kat aku. Ni minum ayat. Al-Waqiah, pernah dengar Al-Waqiah? Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun? Kamu tak tengok ke ayat yang kamu minum? Jadi saya nak minum lah. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun? Kamukah yang menurunkan air hujan pada langit atau aku yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau aku mau wahai manusia, air hujan tu aku bagi jadi masin, hangpa tak menterdarah. Lebih baik hangpa bersyukurlah. Tak mau ikut Quran Allah. Saya dah ikut Quran walaupun baru. Dulu kita pun jahil. Saya mula ikut Quran tuan-tuan secara betulnya lah ialah tahun 1989. Baru lah. Baru 11 campur 22, 33 tahun. Sebelum tu kita jahil. Kita ikut Quran semayang pasal dekat haji, lain kita tak ikut. Sejak saya berhenti kerja dulu tahun 1989 sampailah kita ikut Quran, ikut sunnah. Tak susah hidup pun. Bahkan jiwa saya tenang. Sekolah pun ada dia. Sekolah rendah, menengah perempuan, menengah laki-laki. Ni duduk tengah buat kompleks cukup besar. 2.5 juta, 70% dah siap. Jadi bukan abang saja. Kok-kok lah hampa nak ulang. Hampa kerti tak ni? Tabung dah ada belakang. Seorang-seorang bang duk buat 13 tahun dah. Saya seorang duk cari duit sampai berjuta-juta. 6 bangunan dah kita buat. Saya yakin ikut Quran tak susah hidup lah. Sebab tu Syekh Mutawali kata sungguh, bila hampa membelakangi Quran, hidup hampa tak sempurna. Alhamdulillah. Bahkan hidup hari ni lebih baik pada dulu. Jiwa tenang, tak ada oplah apa. Kan? Tapi susah agak tuan-tuan. 65 orang pekerja nak bayar gaji setiap bulan. 3 sekolah. Budak ada 260 orang. Yuran tak lepas pi pak ji, tak lepas pi. Tapi itulah kata pertolongan Allah. Kena yakin. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Muhammad, surah Muhammad ayat 7. Kamu tolong aku tolong hang. Tuhan tolong saya lama dah. 12 tahun dah, ni tahun ke-13. Mengaji pun budak-budak cemerlang bang. SPM ada dapat 9A, 7A, 6A bang weh. Tak ada A pada abang, habis slow sikit tu. Kan? Budak 9A dia ada di Turki. Tak balik-balik sejak Covid tu. Dia ni warak semua. Tak lorat nak balik pun. Dia 9A. 9 subjek semua dia balas. Pandai tu. Tapi dia minat agama. Mudah-mudahan satu hari dia jadi ulama. Dia pandai lah budak ni, Masya Allah. Pak mak dia engineer. Kan? 7A pada 6A pada. Kita integrasi. Saya tak setuju kita buka tahfiz hafal Quran semata-mata dunia tak erti. Tak boleh. Saya main pada bidang akademik. Bukan ada latar belakang agama. Pasal dia ikut kuliah-kuliah ni, kerja bank 16 tahun, tak jawatan, masuk pun jadi ustaz. Saya tengok dua bidang ni penting. Kena boleh bahasa Inggeris. Tu yang saya pergi jumpa Dr. Zakir Naik, cakap orang putih, dia tengok saya satu macam. Saya tengok dia 3 macam. Assalamualaikum Dr. Zakir Naik. Waalaikumsalam. I'm Dr. Syahril Long. Dia bukan tahu doktor tak doktor. Abang B doktor. If you don't mind, I have one question to ask you. Cakap orang putih. Ulama. Dia tengok siapa tu Syekh ni. Tapi memang betul lah. Dia kuasai Quran sungguh. Saya tanya soalan tu, dia jawab terus dengan Quran. Macam komputer. Nah, dia pula menetap di Malaysia lah. Dan tak akan pulang lagi ke India. Kalau dia balik sana kena bunuh. Dia duduk di belah Putrajaya. Saya pergi rumah dia. Nombor dia apa dah? Tok Iman nak nombor dia. Tobat lahum aku tak bagi. Dia bagi kat aku seorang kan.
Kena yakin dengan Quran. Khatam Quran, baca Quran bulan Ramadan, perintah Quran tak ikut. Aduh, letih. Quran suruh potong tangan orang mencuri, kita kata jangan. Sian apa? Kita denda. Tak beriman lah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah. Al-Maidah ayat 38. Perintah potong tangan orang mencuri. Jangan diubah. Tak boleh. Orang yang pindah undang-undang Allah dalam Al-Baqarah 79, Allah sebut 3 kali abang celaka. Celaka tu bagus lah abang. Abang, celaka tu selamat pagi ya. Hampa try tengok pergi pejabat, celaka bos. Dia kata kepala bapa hang celaka. Allah sebut 3 kali celaka. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hada min indillah fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. 3 kali celaka. Siapa pindah undang-undang Islam, celakalah dia 3 kali. Al-Baqarah 79 abang. Tuan-tuan tahu tak pasal saya boleh jumpa Dr. Zakir Naik? Pertama, takdir Tuhan lah. Yang kedua, ada seorang anak murid saya ni, kebetulan jiran dia. Dia beritahu kat Dr. Zakir Naik, ada seorang ustaz ni terkenal di Malaysia. Dia boleh ingat ayat Quran macam doktor. Kan? Jadi dia nak mai jumpa doktor, nak tanya satu soalan. Tu yang dia bagi. Dia pun nak tengok siapa dia Tok Syekh ni kan. Dia tak pernah dengar ni selama aku. Satu ketika tentang orang Arab Palestin. Depa ada program di surau tu. Surau tu saya maghrib kuliah saya Isyak. Dia buka laptop, dia buat kerja dia lah. Tu Imam. Bila dia dengar saya ceramah baca Quran, baca dia tutup laptop tu. Dia bagi perhatian, masya-Allah. Habis-habis dia main. Dia kata, "Hama tak aku bawa hang pergi ke Palestin. Nikah dengan mak Arab." Kata, "Mau tapi nak kena tanya bini aku dulu." Kan? Bukan takut bini abang. Bini aku menakutkan aku. Faham? Dia kuat. Dia kata, "Aku main Malaysia ni berapa minggu dah aku tak pernah dengar orang Malaysia boleh ceramah macam hang." Bukan saya nak bangga abang. Gifted, God gifted. Ini anugerah Allah kat saya. Tahun lepas Ramadan. Ada tahun lepas Ramadan. Saya khutbah jemaat. Syekh ni dia doktor daripada Yaman. Hafal Quran apa semualah. Dia jadi imam, saya khatib. Habis-habis dia main, masya-Allah, entah dia cakap Arab. Hui, hang boleh ingat sungguh surah sekian. Arab pun respect aku, hampa Melayu weh. Cerai punya kaki. Dia action pula tak mau ikut. Kan? Saya memang cita-cita kalau Allah bagi saya nak pergi ke negara Arab sekali lagi. Hari itu tak dan setahunan. Saya rasa macam nak pergi duduk di Madinah, tuan-tuan. Kalau saya buka mulut, ramai orang sponsor. Nak pergi mendalami bahasa Arab. Duduk lama-lama. Kalau boleh jangan duduk dengan Melayu. Duduk Melayu, dia cakap Melayu. Tu yang susah tu. Ada seorang sahabat saya, dia duduk tuan-tuan di rumah Pak Arab. Bilik dia sebelah kandang kambing. Tapi dia pandai bahasa Arab, masya-Allah. Hari-hari duduk cakap. Saya boleh tak lah Arab ke bukan? Kata tak boleh. Kan? Jadi tuan-tuan, Quran. Jangan ragu. Bulan Ramadan. Nah. Lagi bulan Ramadan ada apa? Tak ada nak hurai kot. Berlaku perang Badar. Berlaku penaklukan kota Mekah. Perang Badar 17 Ramadan 2 Hijrah. Penaklukan kota Mekah 10 Ramadan 8 Hijrah. Saya nak sebut ni penaklukan kota Mekah untuk mengakhiri. Pasal ada orang Malaysia kata Nabi Muhammad ni adalah orang pelarian. Ada tak orang kata tu? Nabi Muhammad orang pelarian. Kalau saya jumpa dia Syekh Ahmad, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad qurrabi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Hang kena tarik balik perkataan hang tu. Ini satu penghinaan. Ayat saya baca Al-Qasas surah ke-28 ayat 85, muka surat 624, tafsir Arab Saudi. Nabi bukan lari daripada Mekah ke Madinah. Nabi berhijrah ke Madinah kerana ayat ni. Allah suruh pergi dulu.
Nanti satu hari hang akan balik mai ke Mekah sebagai orang menang. Inilah dalil dia. Ni perintah Allah pergi ke Madinah. Sedap mulut pula kata-kata Nabi orang pelarian. Ingat Bangladesh ya? Ingat Myanmar. Sebab di Mekah Nabi tak boleh nak laksana perintah Tuhan. Kekuatan Islam lemah. Islam tak ramai 40 orang. Tu pun setelah berlaku Isra' wal Mi'raj dan ramai yang murtad. Pi sana dulu. Ini janji Allah. Hang akan balik satu hari ke bumi Mekah sebagai orang menang. 10 Ramadan 8 Hijrah Nabi menakluki kota Mekah. Jangan duk celupak mulut kata Nabi orang pelarian. Wasak akidah. Itu penghinaan. Mana ayat penghinaan? Tak boleh hina Nabi. Al-Ahzab 57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Yang main-main tuan. Jadi penaklukan kota Mekah berlaku bulan Ramadan. Begitu juga perang Badar pun bulan Ramadan. Perang Badar ni kalau nak cerita banyaklah pengajaran. Jadi cukuplah tuan-tuan. Tadi pemula time ni katlah. 6.50 habis monti 7.50. Kalau lebih lagi kena bayar overtime lah kan. Jadi cukuplah takat tu. Kau ada tak puas hati nak tanya sila. Cik buat kemai. Mai. Kau tak puas hati tadi. Kau dah nak tanya. Saya nak jawab dengan Quran hadis insya-Allah. Kan? Kena yakin tuan-tuan. Jangan meragui Quran. Meragui Al-Quran batal iman dan Islam. Seorang syekh pada Yaman singgah rumah saya. Saya dengar kawan saya kata dia ni ulama tafsir. Saya terus baca surah ke-9 At-Taubah ayat 125. Syekh hang tolong hurai ayat ni. Apakah hukum sesiapa yang meragui Al-Quran? Dia suruh saya baca. Saya pun baca ayat. Tak payah terjemah lah Tuan Imam, dia Arab. Nak terjemah Melayu dia tak faham tu. Dia dengar ayat saya baca fa'ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dia dengar na'am kafir. Jangan ragu Al-Quran tuan. Di Arab ulama tafsir. Orang muda lagi baru 40-an. Mungkinlah dia ada di Malaysia sebab Yaman kan bergolak. Puak-puak Syiah Houthi dah kuasai bumi Yaman, khususnya Yaman Utara, Sana'a. Jadi dia pun tak ada tempat nak berteduh, pakat lari. Untunglah dapat dia. Saya dulu saya nak cuba bawa seorang tu tapi payah, dia muda dia tumak dia 25. Dia ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia hafal hadis Bukhari semua. Bukan matanya an semua ingat. Allah anugerah dia sampai tahap tu. Masa tu tak perang lagi. Ulama-ulama Al-Azhar, Universiti Azhar mai jumpa dia. Uji dia tentang hadis. Semua dia jawab betul. Lah tak tahulah dia duduk di mana. Kata duduk di Qatar kot. Orang lain sama. Saya teringat tu umar sekolah aku, orang muda lagi. Tapi Tuhan anugerah tuan-tuan, dia boleh ingat hadis Bukhari semua. Kalau tak silap dua, Bukhari Muslim. Bukan senang hadis. Nah. Kita jangan kata Bukhari Muslim, enak atau enak pun tak ingat. Tu yang segan nak jadi imam di rumah awak. Lah bacalah surah paling pendek Al-Quran, enak atau enak. Dia kata tak ingat. Kalau yang tu tak ingat, hang baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tuan-tuan